أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبع ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور الشمس كعبدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتأمن بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Pada petang ini, ya Allah, setelah kita melaksanakan ibadah solat Jumaat selesai, ya, hari ini 20 Rabiul Awal 1442 Hijriah bersamaan 6 November 2020. Perkongsian rujukan dalam kitab Peristiwa Akhir Zaman, ya, hadis 40, peristiwa akhir zaman. Saya nak menjelaskan dalam perkongsian ini hadis yang ke-33 daripada Ali, sanadnya daripada Ali, an Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah qala, daripada Ali bin Abi Talib yang dirahmati Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'suka ayyati 'ala nas zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum amiratun wa hiya ghazabun minal huda ulama'uhum syarrun man tahtu adimin sama'i min indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'udu, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis ini menceritakan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali yang dirahmati Allah, kerana Ali ini tak pernah menyembah agama lain sekali selain daripada agama kebenaran, agama Islam bersih. Ali bin Abi Talib telah berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah hampir sampai suatu masa di mana tidak tinggal lagi daripada Islam itu kecuali hanya namanya saja Islam. Dan tidak tinggal daripada Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya sahaja. Masjid-masjid mereka tersergap indah, tetapi kosong belaka daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah gulungan, yakni naungan langit, dan pada mereka berpunca fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Penerangan pada hadis ini jelas. Rasulullah mengatakan di suatu masa nanti akan sampai satu zaman, kalau kita perhatikan keadaan dunia Islam di hari ini, maka tidaklah begitu jauh dari gambaran-gambaran yang telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah wafat, ya, beberapa abad yang lalu. Tetapi Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, di suatu masa, maknanya manusia ini lalai dengan kehidupan dunia, hanya tinggal lama. Ya, ini yang kita khawatiri hari ini.
Maka dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau belum sampai pun ianya sudah mendekati ke sana. Ulama yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah ulama bisu, ulama yang mencari keduniaan, bukan ukhrawi. Ulama sibuk dengan ulama sibuk, dia ada ilmu tinggi, pelajaran tinggi, tapi sibuk mencari kemegahan, kemuliaan, bukan untuk mencari bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf. Ramai sekarang kita lihat ulama-ulama sanggup, ulama-ulama di antaranya sanggup berlebih-lebihan untuk menonjolkan kewibawaan, untuk menonjolkan kegagahan, walaupun kadang-kadang terpaksa. Ini dunia hari ini, dunia akhir zaman. Mengatakan di sini dimaksudkan hadis ini, ulama bisu itu ialah berani menjual agama mereka dengan mata benda dunia. Maknanya ulama-ulama hari ini, minta maaf lah, ada di kalangan orang yang ada ilmu, alim-alim, dia bukan sekadar istiqamah dengan qanaah, tetapi hari ini berbangga. Oh, rumah saya besar. Oh, kereta saya besar. Oh, jenama kereta saya bagus. Oh, ini yang kita khawatiri di akhir zaman. Ini Rasulullah dah kata. Bukan Islam tidak menyuruh kita mencari untuk keduniaan ini, bukan. Malahan Rasulullah suka, sebagaimana orang yang kaya-kaya di zaman sahabat dulu, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Ulama di hari ini kita kena contohi para sahabat. Sahabat dulu kaya, sanggup berjuang, tinggalkan kota Mekah kerana mengikut perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhijrah. Sebab itu diceritakan dalam hadis, Matan Arba'in, susunan Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat. Terpulang pada niat. Kalau kita niat nawaitu kita untuk mencari keselesaan, mencari rumah yang besar, luas, untuk mudah berjamaah dengan ahli keluarga, kereta yang luas untuk selesa bersama ahli keluarga, itu tidak salah. Tetapi niat kita, nawaitu kita, yang kita termampu, sekadar mana yang kita mampu. Dikhawatiri hari ini ulama-ulama tidak memikirkan yang itu. Kita kena mencari apa yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala, mencari kelebihan-kelebihan, tetapi kelebihan yang bi husnil khatimah, dengan kebajikan. Ni yang kita hendaki. Sebab itu yang berani menjual agama mereka dengan mata benda dunia, bukan ulama akhirat, yang mewarisi tugas para nabi, para sahabat, meneruskan pengembaraannya, dakwahnya dari masa ke semasa. Minta maaf, hari ini sanggup ada di antaranya orang-orang yang berilmu, dia pilih, oh bayaran surau ni allownya murah, oh bayaran masjid ni allownya murah, oh sana lebih tinggi. Mencari nilai berapa bayarannya. Bukan nak mencari bagaimana untuk menegakkan agama, bagaimana untuk menyebarkan dakwah dia, tetapi
mencari bayaran yang lebih. Ini berlaku. Memang Islam membolehkan, tapi kita kena jaga hati kita, amal kita, supaya kita tidak bersalahan dengan kehendak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhawatiri. Ya. Ramai hari ini minta maaf, ya, di kalangan. Contoh, ya, saya bertugas sebagai imam. Contoh deh, saya bertugas sebagai imam. Sedangkan saya berhampiran dengan masjid. Tugasan saya, apabila saya bertugas, saya kena bertugas datang ke masjid. Apabila saya tidak bertugas, saya juga kena datang ke masjid. Kerana masjid itu untuk kita. Untuk kita mengisi sama ada kita bertugas atau tidak bertugas. Dia kita khawatir hari ini, ahli-ahli ilmu agama, ilmu yang mau dia belajar agama tinggi-tinggi, tetapi yang memenuhi masjid-masjid di kalangan orang yang kurang mengetahui tentang agama. Ini orang yang jiwanya mau datang ke masjid berjemaah, tetapi di mana orang-orang yang ada ilmu ni? Masghul. Dia kalau tak tugas, dia tak timbul di masjid. Bila tugas, baru dia timbul di masjid. Inilah sebab kita kena jaga etika kerja. Begitu juga orang yang ada ilmu pengetahuan. Ya. Jadi, apa tujuan kita? Sebab itu, di masjid-masjid, minta maaf, di surau-surau, di kalangan orang yang bukan ahli agama yang memenuhi. Dan begitu juga orang yang bukan ahli agama nak memegang masjid, nak memegang surau sebagai jawatan kuasa. Tetapi sepatutnya orang-orang ini dia berani memegang, berperanan untuk mengetuai, begitu juga kena mengisi ilmu pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan peribadatan. Kerana masjid itu rumah Allah, kita kena jaga sungguh. Supaya kita memanfaatkan yang sebenar. Inilah natijah yang kita khawatiri dalam hadis ini. Rasulullah mengatakan dikhawatiri suatu masa Islam pada nama sahaja. Ya tak? Islam pada nama sahaja. Sebab itulah, ya, pihak Kementerian Hawal Agama dia menyusun orang-orang yang untuk diadakan kursus, untuk diadakan bagaimana iltijam kita, tetapi terpulang pada masing-masing. Kadang-kadang kita masuk di dunia terlalu banyak, melupakan kita sampai lupa tanggungjawab kita. Ya tak? Itu khawatir. Ada di antara, bukan semua, ada di antara dia bertugas sebagai imam. Contoh, dia bertugas sebagai imam, contoh. Tapi dia tidak melaksanakan maksud tugas yang sebenarnya. Kecuali dia ada tugas baru dia datang. Tak ada tugas, masjid dilaungkan azan pun dia tak peduli juga. Syiar Islam itu sudah berkurangan padanya. Bukan kerana sahutan kalimah ayyalas solah, tetapi kerana dia aku datang kerana bertugas. Ini yang berlaku hari ini. Dunia mutaakhir. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang khawatiri itu dinamakan al-ulama bisu'il khatimah. Yang kita khawatir. Mudah-mudahan dia perkongsian kita pada petang ini beri manfaat untuk saya dan untuk para hadirin yang mendengar. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan maghfirah Allah. Rahmat kasih sayang Allah dan pengampunan Allah. Mudah-mudahan menjadikan satu iktibar pengajaran kita bersama. Yang baik semuanya daripada Allah SWT. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Sebagai satu kongsian kita bersama. Aku liqauli haza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.